Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Universiti Selangor telah mengadakan kempen Green Awareness dan Sustainability in Public yang bertajuk penggunaan semula pengumpulan air hujan. Memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Fariza binti Ahmad Farid, Kayatri Karunaniti, Tusmita Suraj dan akhir sekali adalah Monisha Shankari Ravi Sangar. Pengenalan tajuk mengenai pengumpulan air hujan. Air hujan adalah sumber air yang berlimpah, terutamanya pada musim hujan. Air hujan yang dikumpul juga akan dapat menyumbang ke arah pembangunan teknologi hijau dan kelestarian alam sekitar kerana ia dapat digunakan untuk pelbagai tujuan, kecuali tujuan untuk makan atau minum. Pertakangan air hujan ini juga sudah lama dipraktikkan, malah ia wujud sejak zaman nenek moyang kita. Contoh adalah takungan air hujan dalam tempayan yang digunakan untuk membilas kaki sebelum naik ke air rumah dan biasanya menjadi budaya masyarakat kampung zaman dahulu. Sistem aliran pada tangki simpanan disediakan bagi tujuan mengumpul dan menyimpan air hujan yang biasanya diletak di ruang atas, di bumbung, dalam tanah, atas tanah dan secara berasingan. Kajian ini bertujuan untuk mengurangkan permintaan di air tanah. Sumber air bawah tanah semakin tegang di banyak kawasan di seluruh dunia. Pengalian sumur yang lebih dalam bukan sahaja mahal tetapi boleh menyebabkan kerosakan persekitaran seperti runtuh tanah di mana air dulu. Adalah masuk akal untuk menggunakan sumber air hujan bila mungkin. Air hujan yang dituai dapat disimpan dan kemudian digunakan semasa musim kemarau dan ketika bekalan air tanah habis. Ia juga mendidik warga muda tentang kaedah menjimatkan air dan mendidik warga muda tentang kepentingan penjimatan air. Terdapat beberapa cara untuk menggunakan semula air hujan. Salah satu cara yang paling popular ialah SPAH. Apakah itu SPAH? Bermaksudnya, sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan, di mana air hujan dikumpul daripada bumbung dan kemudian disalurkan ke tangki-tangki penyimpanan air hujan sebelum digunakan. Berikutnya adalah contoh plan sistem agian air hujan. Seterusnya, contoh simpanan tangki SPAH di ruang bumbung dan di bawah tanah. Walaupun ada banyak cara untuk simpan air hujan, kita nak tunjuk cara yang paling mudah yang kita boleh aplikasikan dalam seharian. Gunakan baldi yang besar dan gunakan satu kain koton sebagai penutup baldi. Gunakan tali rafia dan ikat ketat. Masa hujan, letak baldi yang bersiap ikat di bawah hujung bumbung rumah. Biarkan baldi itu penuh. Air hujan sedia untuk mengguna. Setiap hari, berjuta air bersih terbuang. Pembaziran ini berlaku disebabkan pengguna-pengguna tidak menyedari yang mereka sebenarnya tidak memerlukan air sebanyak mana yang mereka fikirkan untuk kegunaan harian. Apa jua asalnya, air yang menelan kos yang tinggi untuk dirawat dibazirkan. Berhati-hati dalam penggunaan air tidak memerlukan pengorbanan yang besar. Dengan amalan-amalan yang bijaksana, pembaziran air dan seterusnya bil air anda akan dapat dikurangkan. Berikutnya adalah cara pengurangan kegunaan air paip. Cara pertama adalah semasa memberus gigi, membasuh muka dan membasuh pinggan, jangan biarkan air mengalir. Tutup air paip apabila tidak diguna. Yang kedua, menggunakan air dalam besen setengah penuh untuk membasuh tangan.
Hilangkan kotoran dengan alat pencuci sebelum membasuh dengan air dan sabun. Seterusnya, semasa mandi, cuba menggunakan baldi. Kalau terpaksa guna shower, tutup paip shower masa sabun badan. Guna shower masa mula dan air mandi. Akhirnya, semasa mencuci kereta dan menyiram pokok, elakkan mengguna paip dan ganti dengan baldi. Yang ini membantu menjimatkan air. Itulah sebagai cara untuk menjimatkan penggunaan air di rumah kita. Kami yakin mereka boleh lakukan beberapa daripada tips yang kami bagi ini. Ingatkan, penjimatan air yang mungkin nampak kecil nilainya, sebenarnya ada kepentingan yang tersendiri. Mulakan berjimat. Kebanyakan masyarakat mengambil mudah tentang pengumpulan air hujan. Penjimatan masa dan wang adalah salah satu kepentingan bagi pengumpulan air hujan. Bagi penjimatan masa, anda tidak perlu menunggu untuk mentadah air di mana-mana sumber bagi meringankan kerja lain. Penjimatan wang pula dapat dikurangkan, sebagai contoh, mengurangkan pembayaran bil air. Selain itu adalah dengan mengatasi masalah bekalan air. Malaysia bergantung kepada bekalan dari empangan, sungai atau air tanah. Disebabkan penduduk yang pesat, permintaan ke atas air semakin meningkat sehingga melebihi kapasiti membekal air, dan ini terus menyebabkan berlakunya kekurangan bekalan air hujan. Ini telah memberi kesedaran kepada kepentingan penggunaan air hujan sebagai alternatif untuk membantu mengatasi masalah bekalan air. Penggunaan air hujan dapat menjimatkan penggunaan air terawat dan seterusnya mengurangkan penebangan hutan untuk membina empangan. Ia dapat melambatkan air saliran permukaan yang boleh membantu mengawal banjir, khususnya di kawasan bandar, serta mengawal hakisan tanah. Akhir sekali, dengan menyimpan sejumlah besar air hujan di takung, ini mungkin untuk mengurang jumlah limpasan dan mengatasi kesan di tanah hujan juga. Dengan mengumpul air hujan, pada dasarnya anda dapat mengurangkan jumlah air yang mengalir di seluruh darat yang mengurangkan kemungkinan banjir dan kesan hakisan. Memanfaat air hujan yang jatuh di atas bumbung kediaman kita menerusi tadahan atau takungan mudah dapat membantu mengurangkan kebergantungan air terawat untuk pelbagai tujuan domestik seharian. Air hujan sifatnya sangat bersih. Kebiasaan, kotoran seperti debu dan daun yang berada di permukaan bumbung boleh merendahkan kualitinya. Namun, tidak menjadi masalah untuk air hujan tersebut digunakan untuk tujuan luaran. Air hujan yang disimpan boleh dimanfaatkan seperti menyiram pokok. Contohnya, ubah suai pemercik di taman supaya kadar air yang digunakan tidak berlebihan. Jadikan taman itu tempat yang tidak memerlukan air yang banyak. Jika kawasan taman yang kecil, gunakan baldi. Sebab itu, sebaya mungkin gunakan bekas tadahan bagi menyiram pokok. Selain itu, cucian kenderaan. Gunakan air hujan untuk mencuci kenderaan dan elakkan penggunaan salur getah. Seterusnya, kita boleh menggunakan air hujan di dapur. Contohnya, cucian pinggan mangkuk. Jangan gunakan air paip untuk mencuci pinggan dan mangkuk. Gunakan air yang ditadahkan. Selain daripada itu, kita juga boleh gunakan air hujan untuk cucian longkang, pam tandas dan sebagainya. Malahan, bagi yang berkemampuan memasang satu set takungan yang sistematik seperti yang disarankan kerajaan menerusi Kementerian Perumahan dan kerajaan tempatan akan dapat mengoptimumkan kebergantungan kepada air hujan yang ditadah, secara langsung mengurangkan kebergantungan pada air terawat selain boleh menjimatkan sehingga 30% kos bil air bulanan. Akhir sekali, pengumpulan air hujan adalah pilihan yang sesuai untuk menambah air bandar untuk kegunaan manusia yang tidak boleh diminum, seperti pengairan.
Kecekapan ke seluruh sistem pengumpulan air hujan untuk menambah air bandar meningkat apabila kawasan bertambah. Sistem ini akan sangat berkesan di kawasan komersial tinggi di mana terdapat gudang dan bangunan besar. Kawasan ini juga memiliki area rumput yang kurang sehingga air dapat digunakan untuk kegunaan di luar pengairan. Air ini dikumpulkan dari sistem penuaian sebenarnya lebih bersih daripada banyak sumber air yang terdapat di kawasan pembangunan. Di kawasan pembangunan dengan sektor industri yang berkembang, sumber air sering tercemar oleh aliran keluar sampah dari kemudahan tersebut kerana banyak negara tidak memiliki undang-undang aliran keluar yang ketat. Di kawasan yang berpenduduk tinggi, saluran air yang digunakan untuk minum air terlalu banyak dan digunakan untuk tujuan seperti membersihkan pakaian dan mandi. Penuaian air hujan dapat mengelakkan keperluan melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan air dan membantu kesihatan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan.